Syukur Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat Allah, Allah beri kita peluang untuk kita duduk dalam satu majlis ilmu untuk sekali lagi mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah hari ini misi kita tetap sama. Kita teruskan perjuangan kita, iaitu untuk kita bina syurga dalam rumah. Mudah-mudahan agar terbinanya rumah kita dalam syurga. Bila dah ada rumah dalam syurga, insya-Allah kitalah penghuni-penghuninya, bakal-bakal penghuninya. Mudah-mudahan kita akan dapat masuk syurga bersama. Amin. Keluarga bersama-sama, insya-Allah. Dan kita juga nak ucapkan jutaan terima kasih kepada rakan-rakan yang menonton secara langsung baik di kaca televisyen maupun di Facebook. InsyaAllah saya akan santuni satu persatu rakan-rakan yang akan bertanya soalan ataupun berkongsi. Dan sekarang ini saya bersama dengan insyaAllah Al-Fadil Ustaz Azli Abdullah, pengurusi Musalla Ar-Rawdah. Untuk kali ini kita berjumpa lagi Ustaz. Sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Dan semestinya kita ada rakan usrah kita, selebriti kita Nina Ahmad. Apa khabar? Alhamdulillah. Syukur. Ini dulu wajah-wajah selalu kita tengok masa petang-petang buka puasa dulu, kita tengok dekat TV. Ni dia pakar. Teman-teman sekolah, teman-teman sekolah. Jumpa depan mata. Alhamdulillah. Dan insya-Allah hari ini kita nak berkongsi tentang buat baik tanpa syarat. Setengah orang buat baik dia ada syarat. Tertentu sebab kenal, sebab nak mengharapkan sesuatu, nak mengharapkan balasan. Tapi kita tak tahu apakah yang telah diajarkan berdasarkan Al-Quran dan hadis, apa yang Nabi buat. Mungkin Ustaz boleh kongsikan. Nabi ni, Rasulullah SAW adalah satu contoh insan yang sangat suka ke arah kebaikan dan melakukan kebaikan itu tanpa ragu-ragu. Betul. Tak kira siapa. Orang yang nak bunuh dia pun dia buat kebaikan. Betul. Kalau orang fitnah kita dah block dah dia. Kan? Awal-awal lagi. Awal-awal lagi dah kita dah maki dia. Tapi apa yang Nabi ajarkan, bolehkah kita lakukan? Buat baik tanpa syarat. Berbanding dengan orang kata buat baik biar berpada-pada. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT pada pagi ini Allah masih lagi memanjangkan usia. Alhamdulillah, sihat, syukur. afiat bertubuh badan kita dan beri izin pada kita untuk kita mudah sebut namanya. Alhamdulillah. Nabi mengajar kita daripada sejak dulu lagi, sejak ketika awal Islam datang kepada kita, buat baik kepada siapa sahaja tanpa ada syarat. Dan tentu sekali Nabi ni bila melakukan kebaikan, tindakan Nabi itu, Nabi tidak sebagaimana kita. Nabi itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak bercakap mengikut hawa nafsu, melainkan apa yang telah diwahyukan kepada baginda, maka baginda akan sampaikan. Baik. Bermaksud kata-kata, tindakan Nabi itu semuanya adalah wahyu. Maka sebab itulah Nabi itu adalah pembawa wahyu yang memberi petunjuk kepada kita jalan bagaimana yang harusnya kita pilih. Dalam Al-Quran surah An-Nisa. Surah An-Nisa ini adalah satu surah yang mengajar kita tentang bagaimana nak menyusun masyarakat. Dia adalah merupakan surah yang turun pada fasa Nabi berada di Madinah. Bagaimana kita lihat dalam surah An-Nisa ini menyusun kehidupan suami isteri, kehidupan berkeluarga, ketinggian kedudukan wanita dan sebagainya. Dalam surah ini Allah menunjukkan satu contoh kepada kita tentang buat baik. Allah sebut wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, pertama sekali jangan syirik pada Allah. Selepas Allah menyebut jangan syirik pada Allah, Allah sebut wa bil walidaini ihsana. Pertama sekali kebaikan ni kita kena buat kepada ibu ayah kita. Baik. Wa bizil qurba, kaum kerabat kita. Wal yatama, kepada anak yatim. Wal masakin, kepada fakir miskin. Wal jarizil qurba, kepada jiran-jiran yang ada hubungan saudara dengan kita. Begitu juga jiran yang jauh. Wasahibi bil jamb, kita kata rakan sejawat kita, ataupun dari setengah ulama kata pasangan kita. Jadi disebut dalam surah An-Nisa ini begitu banyak contoh-contoh yang merupakan kita kata asas kepada pembentukan masyarakat dan juga individu muslim ni, bagaimana mereka nak berinteraksi dengan orang lain, bagaimana nak buat baik pada orang lain. Diajar secara teliti, bermula daripada sembah Allah, mak ayah, adik-beradik, jiran tetangga dan sebagainya, hatta jiran yang tidak ada hubungan agama dengan kita, seagama dengan kita sekalipun, diajar untuk berbuat baik. Bermaksud cantiknya agama kita sebab mengajar kita menjadi orang yang berjasa kepada orang lain tanpa ada syarat apa-apa, tanpa ada syarat sah dia. Tanpa mengharapkan balasan. Tak ada, buat saja baik. Yang balasnya adalah Allah SWT. Ad-dal 'alal khair kafa'ili. Nabi sebut, siapa yang tunjuk orang lain buat baik pun, bukan dia buat baik, tunjuk orang lain buat baik pun, dia dapat pahala orang yang buat tu. Masya-Allah. Maknanya
kalau buat lagi lah. Masya Kita Allah. tunjuk orang lain buat baik, dapat pahala. Kita sendiri buat baik, tentu Apatah sekali lagi. pahala itu Allah dah sediakan untuk kita. Jadi itu sikit Subhanallah. intro. Luar biasa, luar biasa. Dan kita buat pun Allah beri kita rahmat kasih sayang tanpa syarat. Bagi kita oksigen belum kena zikir 1000 kali. betul. Kalau tidak Allah tutup lubang hidung kita. Subhanallah. itulah, Allah beri sebaik. tanpa syarat pada kita. Dan Puan Ainina, kita pun faham menjadi ialah selebriti, orang selalu tengok di kaca televisyen dan sebagainya. Pasti ada kehidupan di kaca televisyen berbeza. Kehidupan di keluarga, masyarakat dan peminat pun berbeza. Bagaimana platform jadi anak sini ni menjadi peluang untuk dakwah untuk melakukan kebaikan tanpa syarat. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pertama sekali jemput saya datang ke sini pagi ni. Ya, alhamdulillah. Okey. Untuk kebaikan ni sebenarnya tak kira lah kita ni orang seni ke orang biasa ke. Kebaikan tu terletak pada diri kita sendiri. Baik. Betul tak? Kalau macam kalau kita niat nak buat baik, kita buat aja. Jangan nak untuk menunjuk atau apalah. Kan? Itu bagi saya lah. Tapi sebagai anak seni, terutama dalam lakonan. Okey. Kalau macam berlakon tu, kalau lah okey drama tu bersiri tau sepanjang hari, maknanya setiap hari tau kita ni akan orang tengok contoh. Jadi itu pentingnya untuk seorang pelakon melihat skrip dulu. Apa watak yang kita nak kena bawa. Okey, watak kita tu macam mana? Kalau kita nakkan watak yang boleh menjadikan baguslah watak ni. Sekurang-kurangnya aku menunjukkan satu yang bagus untuk contoh yang baik untuk orang kat luar sana kan. Jadi daripada situlah kita sebagai pelakon kena bijak, kena memilih sebelum kita menerima apa-apa tanggungjawab yang dibagi pada kita. Betul tak? Ya, alhamdulillah. Jadi kadang-kadang watak-watak yang paling diingati lah kalau buat kebaikan tu ada tak watak-watak sampai sekarang yang diingat? Alamak, saya ni memang dah dikenali dengan watak yang sedih-sedih. Ya, watak yang air mata lah. Betul kan? Tapi bila saya berlakon untuk watak yang garang sikit kan, yang jahat sikit, saya kan marah kat luar. Kena marah? Nanti kalau kononnya pergi beli barang lah, pergi Giant kan, makcik-makcik tegur, kau jangan berlakon jahat boleh tak? Nampak tak dekat situ orang benda tu terkesan pada diri orang tu tahu. Harap-harap depan ni adalah watak TV Jera buat watak banner surau, banner masjid ya Ustaz ya. Masya-Allah, mudah-mudahan ya. Itulah kesan anak seni ni dalam dunia kehidupan harian sebab kita tengok hari-hari. Betul. Kita tonton hari-hari dan Ustaz hari ini kita tahu para penonton semua suka memberi kebaikan. Bagaimana kita ni nak mengajak pada orang lain untuk melakukan kebaikan ni, orang kata buat baik ni selalu itulah buat baik biar pada bersangka baik sangat pada orang tak boleh juga macam jangan sekali. Buat jahat jangan sekali. Kadang orang minta bantuan kita buat tak apa, kita bersangka baik, kita pun buat baik padahal kena scam, kena tu kena ni. Itu kita tak nak tu Ustaz. Macam mana tu? Betul lah kata pepatah Melayu kita kan, buat baik berpada-pada. Maksudnya kadang-kadang kebaikan itu kita nampak kebaikan pada yang ditonjolkan oleh seorang yang berlakon baik itu, kita rasa itulah kebaikan sebenarnya, tapi dia scammer. Zaman hari ini scammer dah kita kata berluasa sangat. Tak tahu kita kadang tak boleh nak beza tak boleh nak beza. Yang scam tak scam ni macam sama je. Tak ada logo dia tak ada cop atas dahi dia. Ya, baik. Jadi memang kita digalakkan buat baik, dalam masa yang sama kita ajak untuk berhati-hati. Faham. Berhati-hati. Maknanya jangan sampai kita tertipu dengan jenis penipuan zaman moden ni. Ya. Maknanya kita kena menguasai ilmu semasa lah. Dan kita juga kena sentiasa jugalah mendengar daripada bahan-bahan yang diberi oleh pihak berwajib tentang bagaimana cara nak mengenal scammer. Ya. Jadi kalau dah kita rasa ragu-ragu dalam melakukan sesuatu kebaikan, mungkin kita rasa itu nak scam kita, maka elakkan. Pun begitu, jangan kita hentikan kebaikan yang kita buat. Sebab sebenarnya kebaikan ni kita bukan perlu keluar pada rumah pun. Dalam rumah boleh buat kebaikan pada anak, pada isteri, pada mak ayah kita. Kebaikan surah An-Nisa tadi macam Ustaz kata tadi kan. Jadi buat kebaikan tapi dalam masa yang sama berhati-hati daripada kita melakukan kebaikan kepada orang yang tidak kita kenali dengan cara kita sentiasa kita kata apa? Sentiasa mengambil maklumat periksa dulu. Ya. Baik, masya-Allah. Kadang kebaikan tu kadang kita diuji juga Ustaz. Kadang duduk makan-makan orang datang minta sedekah ke, jual stiker bismillah ke, kadang yelah kita tak tahu daripada mana kan. Kat luar ada van menunggu ya. Ya betul. Kadang saya pernah tengok, saya perhati kan. Ni budak ni datang, dia kata dia nak jual ubat dan sebagainya kan, pil dan sebagainya.
bila kita nak ajak dia makan ke apa, dia tak nak kan. Nanti orang kena dan marah dan sebagainya. Tapi itulah macam Ustaz katakan tadi. Ya, apa yang Ustaz pesankan tadi, kita ni kenalah ada laras ilmu tu. Ya. Kena dapatkan maklumat-maklumat. Jadi macam apa yang kita kongsikan di sini, ini adalah antara majlis-majlis ilmu kita bagi tahu buat baik tanpa syarat perlu ada batas-batasnya juga. Ya. Kena ada ilmunya. InsyaAllah kita akan kongsi lagi laras ilmu yang seterusnya insyaAllah daripada Aidina Ahmad B sebenarnya kan. Nak tahu apakah sebenarnya kebaikan-kebaikan yang mungkin Pak Aidina boleh beri contoh kepada orang lain sebagai orang yang ada follower. Kadang selebriti ni kalau dia cakap ni dia lain sikit orang dengar. Lain sikit kesan dia kan. Jadi insyaAllah kita akan bereaksi kembali lepas ini. Dah masuk waktu solat ni, Umar. Ustaz cakap tak baik kita lewatkan solat. Kan, Ayah? Tahu pun. Hayya 'alas salat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada tempat kami boleh tumpang solat? Ada, memang kita sediakan surau sementara. Jom jemaah sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Umar, duit tu kan untuk bagi. Tak apalah, Ayah. Umar pun nak ada saham akhirat juga. Alhamdulillah. Subhanallah, itu dia. Dari kecil-kecil dah kita tengok dah. Dia menunjuk contoh yang baik nak bagi sedekah. Duit orang bagi kat dia, dia bagi kat dalam tabung. Kan Pak Ainan, itu dalam dunia lakonan kita ada contoh-contoh yang baik kita nak tunjuk kepada sebagai tauladan. Mungkin Pak Ainan secara realitinya, bagaimana Puan selalu mengajak orang untuk buat kebaikan ni? Okey, ni bukan dari segi mengajak tau. Ni kita sebagai seorang ibu bapa, okay, daripada rumah sebenarnya kita ajar untuk kebaikan ni, terutama pada anak kita. Yang mana kalau macam kita minta tolong anak tu, ajar anak.
jangan minta upah dengan orang. Buat kerja kena ikhlas. Jangan nanti bila dia dah besar sikit nanti nak minta tolong, bapak dulu cakap, kau nak upah anak aku ni berapa? Itu permulaannya tahu, daripada rumah. Kita kena didik anak kita. Untuk bila dia dah dewasa nanti, bila cikgu minta tolong dekat sekolah, Tak ada syarat-syarat dah, tak ada balasan-balasan. Buat aja. Sebab hari tu saya pun cakap anak saya, rajin ni asyik tolong cikgu je. Kalau memang mama minta tolong lambat sikit ni, tak apalah, buat baiklah dengan cikgu kita. Bagus. Dia jawab macam tu. Okey. Untuk kita sebagai artis ni, sebenarnya IG tu untuk kita mengajarlah kan. Macam saya lebih pada ada anak istimewa. Jadi saya menunjukkan yang bukan menunjuk, ini kita sebagai seorang mak, anak istimewa ke anak biasa, anak yang normal ke, kita layan seperti biasa. Sama. Tak ada ni lebih kan. Tak ada pilih kasih. Tak ada. Tapi sebenarnya nak ikutkan bila kita ada anak istimewa ni dalam satu rumah tu, kita rasa memang perhatian dekat dia tu lebih. Sebab dia sangat istimewa untuk kita. Masya Allah. Sebagai orang yang ada anak istimewa, saya rasa mereka lebih faham maksud apa yang saya cakap ni. Faham dan saya rasa sebab mereka ni ahli syurga. Dan nilai satu syurga tu bukan syurga tu tempat yang mahal, tempat yang tinggi tempat dia, dan bukan mudahlah untuk kita uruskan dan masuk dalam syurga ni. Betul Ustaz ya? Betul. Hari ini kita bersyukur sangat banyak peluang. Contoh di ruangan di TV Hijrah ni, kita selalu kongsikan macam contoh hari ini sesi ini dibawakan oleh Musalla Ar-Raudah dengan kabarnya lebih dari 90% dah siap. Ya, alhamdulillah. Mungkin Ustaz boleh kongsikan. Saya teringin sangat nak kita tengok dalam visual tu kan. Teringin sangat datang. Marilah. Ustaz boleh kongsikan apa yang diperlukan lagi, apa perkembangannya. Baik, tuan-tuan yang saya kasih sekalian. Setakat ni lebih kurang 90% dah siap masjid kita. Berbaki 10% ni kerja-kerja finishing memang lama dan renyah dan bajet besar. Nak beritahu juga bajet besar. Jadi sekarang ni kita sedang membina bangunan tandas 2 tingkat dan juga bilik pengurusan jenazah. Dalam proses bina bangunan sebelah. Baik. Kemudian bangunan masjid dah siap dah. Pada dasarnya cuma tinggal dekorasi hiasan-hiasan dalaman semua. Yang itu kita memerlukan agak ratus ribu juga untuk buat mimbar, ash menggunakan seluka, bunga-bunga di depan, khat di kubah dan sebagainya. Itu agak besar juga bajetnya. Kemudian dalam masa yang sama, kita hari esok akan ada proses boring air. Boring air untuk dapatkan air yang berkualiti lah untuk kegunaan jemaah. Baik. Dan juga kita ni lah sebagai apa yang saya sebut sebagai fokus kita lah. Dalam tempoh 3 bulan berbaki. Jangkaannya bulan 10 akan kita terima bangunan ni. Baik. Jadi bulan 10 nanti tu akan ada majlis, bahkan dah ada orang sumbang ni Talib. Ada orang nak sumbang lembu, kambing semua ni. Jadi insya-Allah nanti kita jemput tuan-tuan ramai-ramai ke Kuantan. Dan saya nak sebut ni bukan apa, hanya baki dalam lebih kurang 3 bulan untuk siap ni. Saya bimbang tuan-tuan tak sempat nak menyumbang untuk pembinaan masjid. Sebab membina masjid ni pahala dia besar. Faham. Siapa membina sebuah masjid kerana Allah, walaupun sekecil sarang burung, Nabi sebut Allah ganti dengan mahligai dalam syurga. Jadi ini peluang yang tersisa lebih kurang 3 bulan 10% ni. Sumbanglah berapa saja yang tuan-tuan rasa nak sumbang. RM5, RM2, RM1 tak ada masalah. Yang penting kita ada saham. Inilah satu-satu masjid yang di sekitar Kuantan ni yang kita hampir 98% adalah daripada kutipan orang ramai. Masya Allah, terima kasih rakyat Malaysia, para penonton TV Hijrah. Jadi Ustaz boleh kongsikan lagi Ustaz, ini terbuka pada semua untuk terus menyumbang, tak kira di mana saja. Dan tadi saya ternampak ni ada yang tanya, bunga-bunga Ustaz, masih adakah lagi buka tour di Quran? Buku tour di Quran memang ada ni depan saya ni. Cerita sikit Ustaz. Buku tour di Quran ni adalah satu buku ringkasan 30 juzuk Al-Quran yang dalam bentuk kembara lah. Satu hari kembara 1 juzuk. Jadi selepas 30 hari, khatamlah 30 juzuk. InsyaAllah mudah-mudahan. Kita fahamlah maknanya sekurang-kurangnya. Apa intipati dalam Al-Quran itu dalam konteks ayat. Contoh ayat 1 hingga 20 tu apa konteks perbincangan dia. Jadi ini satu buku ni harga RM70. Tuan-tuan beli ni sambil membeli sambil menderma RM35 terus kita salurkan kepada pembinaan Musalla Ar-Raudah. Alhamdulillah, syukur. Oleh konteks talent
yang tertera ya. Boleh dapatkan nombor telefon ni Cik Munirah. Kat bawah tu ada nombor telefon 013 360 9090 untuk dapatkan buku tua di Quran, dan sambil-sambil itu anda boleh menyumbang kepada pembinaan masjid ni insya-Allah. Mungkin Ustaz juga boleh kongsi kebaikan ni dia adalah peluang. Allah beri peluang. Kadang kita makan Puan Ainina mungkin ada situasi macam ni, makan tiba kucing datang. Kan nak minta sikit. Tak ada secubit isi ikan tak seberapa. Bagilah sikit kan. Contoh kan. Bukan kita makan kepala ikan tu. Dan kadang hari ini peluang depan mata di TV Hijrah Selok hari ini Puan Ainina dan Ustaz datang untuk berkongsi peluang untuk membina rumah Allah. Jalan-jalan kebaikan yang Allah dah berikan kepada kita. Yang perlu adalah tindakan. Betul. Untuk buat kebaikan. Ustaz, mungkin setengah orang kata saya tak ada berapa-apa sangat ni. Bagaimana dalam Islam ni formula dia berbeza, Nabi ajar berbeza. Memberi itu semakin membanyakkan pula. Mungkin Ustaz boleh kongsikan bagaimana formula yang Nabi ajar ni. Takkan Nabi mungkin ajar salah. mudah aja, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang banyak memberi manfaat kepada manusia yang lain. Ya. Manfaat tu boleh beri dalam banyak bentuk sebenarnya. Salah satu bentuk yang saya rasa sangat-sangat menguntungkan ialah bila kita memberi manfaat dalam bentuk mendirikan bangunan masjid, mendirikan pusat-pusat pendidikan. Baik. Cuba bayangkan dilahirkan daripada pusat pendidikan itu beratus, beribu pelajar-pelajar yang lahir daripada sumbangan kita walaupun kecil. Masya-Allah. Bayangkan daripada masjid yang kita bina, sumbangan kita tak besar mana tetapi orang boleh solat dengan sempurna, dengan khusyuk. Setiap kali mereka mendirikan solat kita dapat pahala, mereka melangkah masuk ke masjid, ataupun anak-anak muda yang sebelum ni tak berminat datang ke masjid dengan sebab bangunan kita cantik, indah, teringin mereka datang ke masjid. Baik. Ada tak saham kita situ? Tentu ada. Pasti Walaupun RM1. Mana itulah kita kata kebaikan yang sangat menguntungkan yang kita buat lah. Ya, Masya-Allah. Mungkin Puan Ainina mungkin boleh nak kongsikan orang ramai lah kan tentang khusus kepada Musola Ar-Rawdah ni kan. Apakah yang kita sebagai followers, mungkin inilah peluang untuk Puan Ainina untuk seru orang ramai untuk buat kebaikan juga sama-sama untuk membina masjid ni. Okey, dia macam sedekah subuh. Sekarang dah senang sangat. Sedekah subuh, Kita tekan dia dah sampai dah. Jadi kita kena apa orang kata dah terlalu mudah untuk buat kebaikan setiap hari kan. Macam saya dah mula praktikkan benda tu slowly. Dia tak perlu kita nak kalau tak ada kita buat apa yang kita mampu. Kan? Apa yang kita mampu itu aja. Standby tabung kat rumah je. Ya, maksudnya kita pun dah standby dah. Tapi sekarang lebih mudah. Macam Puan Ainina katakan, saya semua sekarang dah boleh transfer online. Kena belajar tu sikit aja. Saya pun belajar benda tu kan. Daripada tak tahu. Je, kat tu, Kat TV kan dah ada dah. Masya-Allah. Mungkin Ustaz untuk peluang yang ada ni kan, ramai yang tanya. Ada juga ni Latifah buat saya kata, Ustaz Quran tu tulisannya besar ke kecil? Kalau kecil susah nak baca. Besar tulisan dia. Sesuai untuk orang-orang muda dan orang yang sudah berusia. Baik, okey Ustaz boleh kongsi sikitlah mungkin ucapan Ustaz penghargaan lah misalnya katanya pada mereka yang dah 90 lebih % yang ada ni kan. Saya ringkas ni Ustaz. Terima kasih kepada semua penyumbang. Tak sangka 4.5 juta telah pun jadi bangunan. Masya-Allah. Alhamdulillah, dan mungkin dekat 5 dah kot. Saya pun belum buat meeting yang terkini lah. Bekon dalam 5 juta dah siap. Dia berbaki bahkan 1 atau 1.5 juta tu untuk finishing lah. Masuklah hiasan-hiasan dalaman, luaran apa semua. Kita nak buat kolam di belakang pintu masuk utama. Baik. Jadi terima kasihlah atas sumbangan semua. Sebenarnya sumbangan ini bukan untuk saya, bukan untuk masjid pun sebenarnya, tapi untuk diri kita sendiri sebenarnya. Ya, baik. Untuk ada habuan kita di akhirat esok. Ada kita stok kita di sana. Masya-Allah. Kita nak redeem di sana lah. Di dunia ni mungkin kita tak nampak. Kerana Allah bagi cash juga sekarang Ustaz buat kebaikan kan. Sedekah membuka pintu rezeki, memanjangkan usia, dan mudah-mudahan semoga siapa yang beri sumbangan hari ini sedekah subuh pagi ini, moga Allah buka segala pintu hijab rezekinya, dipermudahkan segala urusan, dipanjangkan umur, diberikan keberkatan kan. Dan paling penting sekali dapat ketenangan di dunia dan juga di akhirat. Jadi terima kasih banyak-banyak yang terus menyumbang, nombor akaun dan tertera. Paling penting sekali ambil gambar, snap dulu dan kita kongsi-kongsi dalam WhatsApp group. Dan insya-Allah terima kasih kami nak ucapkan kepada Ustaz Muhammad Azli atas perkongsian ini, dan of course terima kasih kepada Puan Ainina. Saya tak sangka boleh jumpa depan mata hari ini. Masya-Allah, saya tengok kat TV kan. Alhamdulillah. Syukur, terima kasih kepada para penonton TV Al Hijrah, para penyumbang. Insya-Allah teruskan berkongsi rezeki hari ini. Mudah-mudahan Allah limpah ruahkan rezeki kita. Kita akan jumpa lagi pukul 7 jam lagi. Berehat seketika, kembali pas ini insya-Allah.